So guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak review sebuah smartphone yang ramai pengguna akan suka sebab phone ni dia fokus dekat benda yang besar dan tahan lama. Benda besar ni siapa tak suka kan? Macam kereta besar, rumah besar, buah yang besar dan roti john yang besar. Jadi apa yang besar dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.58 inci yang agak besar, ada bateri 5000 mAh yang agak besar, ada kamera 50 megapiksel yang nampak besar, dan yang bestnya, phone ni dia ada memori 256GB yang agak besar. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni aku dapatkan daripada kedai Batu Pahat dan korang pun boleh beli secara online. So kalau korang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana dan bagi korang free voucher lah. So aku pun dah gunakan phone ni dekat dalam masa seminggu. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Vivo Y77 5G. So kalau dari segi design kotak dia memang nampak cantik dan simple. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone dia, user manual dan warranty card, CPU case, kabel USB Type-C, charger 3 pin 18W dan satu SIM eject. Kalau dari segi rekaan dia memang nampak premium dan phone ni dia ada dua kamera yang nampak agak besar. Tapi kat dalam tu dia ada satu kamera makro dan satu logo 5G kat dalamnya. Lepas tu cover material dia guna jenis yang matte. Jadi kalau korang gunakan phone ni tanpa casing pun boleh juga sebab phone ni dia tak akan ada kesan cap jari dekat bahagian cover dia lah. Cuma bahagian petak kamera ni dia akan ada kesan cap jari sajalah. Kat sini dia tak akan ada kesan cap jari lah. Untuk bahagian body, ketebalan phone ni ialah 8.25mm dan beratnya ialah 194 gram. Jadi masa pegang phone ni memang korang akan rasa sedap dan kat sebelah sini korang pun tak akan rasa tajam dekat sebelah cover dia lah. Kat sebelah kanan tu dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah tu dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri tu dia tak ada benda. Kat atas pula dia ada satu SIM slot dan second mic. Lepas tu dia guna SIM yang jenis hybrid. So either korang nak masuk dua SIM card ataupun satu SIM card dan satu memory card ajalah. Untuk bahagian skrin, phone ni dia menggunakan 6.58 inci yang menggunakan panel LCD. Walaupun phone ni tidak menggunakan AMOLED screen, tapi skrin LCD ni adalah jenis yang berkualiti dan bukan jenis yang cap ayam. Jadi kalau korang gunakan untuk layan movie dan kerja harian, skrin dia memang nampak agak okey sebab dia ada color screen yang agak terang dan viewing angle yang agak baik. Cuma skrin dia support 60Hz refresh rate aja. Jadi masa scrolling tu korang akan rasa dia kurang smooth sikit, tapi bateri korang akan turun lambat sikit kalau kita compare dengan skrin yang ada refresh rate yang tinggi. Untuk bahagian memory, phone ni dia menggunakan 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang agak besar. Tapi kalau korang rasa memory dia tak cukup, korang still boleh add on memory card dia sehingga 1TB. Kalau korang suka gunakan phone untuk multitasking, korang pun boleh tambah RAM dia sehingga 4GB. So total korang boleh dapat sehingga 12GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, performance dia akan lebih smooth kalau kita compare dengan phone yang ada 8GB aja. Untuk bahagian bateri, phone ni dia menggunakan bateri 5000 mAh dan phone ni juga support fast charging sehingga 18W. So untuk bahagian bateri phone ni memang dia agak tahan sebab dia menggunakan chipset 6nm. Kalau korang hardcore user, bateri dia still boleh tahan 1 hari baru korang kena cas 1 kali. Kalau korang casual user, biasanya 2 hari baru korang kena cas 1 kali lah. Cuma nak full charge tu dia ambil masa yang agak lama sikit lah sebab phone ni dia cuma support fast charging sehingga 18W aja. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Vantage OS 12 based on Android 12. So untuk bahagian UI Vivo memang agak best sebab ikon dia nampak simple, clean dan teratur. Kalau korang nak screenshot, korang cuma swipe 3 jari saja. Kalau korang nak main game, korang pun boleh onkan Ultra Game Mode untuk block notification. Kalau korang nak belikan phone ni untuk orang rumah, korang pun boleh aktifkan simple view dia sebab ikon dia akan nampak lebih besar dan sesuai untuk orang yang nak gunakan untuk basic use macam WhatsApp dan casual use saja. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810 yang menggunakan 6nm. So untuk bahagian chipset, phone ni dia ada chipset yang agak mantap dan laju untuk sebuah mid-range phone. Kalau korang nak gunakan untuk main game pun okey juga sebab saya dah try gunakan phone ni untuk main game dalam 1 jam. Performance dia masih mantap dan phone ni dia tak adalah panas sangat.
Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk naik rank pun tak ada masalah juga. Sebab chipset MediaTek sekarang dah lagi mantap kalau kita compare dengan MediaTek yang dulu. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 50 megapiksel untuk main kamera, 2 MP untuk macro kamera dan 16 MP untuk kamera depan. So untuk kamera Vivo kita memang dah expected sebab gambar yang dihasilkan oleh Vivo biasanya memang agak baik, detail, terang dan color dia pun nampak agak cantik. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk ambil gambar kenangan dan share kat social media, memang korang akan puas hati dengan phone ni sebab beauty mode Vivo memang agak baik dan korang tak perlu susah payah nak edit gambar itu. Kalau korang nak ambil gambar night mode pun okey juga sebab night mode dia dah lebih baik kalau kita compare dengan dulu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y77 ni. Okey. So far korang boleh nampak okey, dia tak ada stabilization lah. Okey, kita lari sikit. Okey, ini kualiti dia lah. Yang ini untuk kamera belakang dia. Okey, nampaknya dia pun tak ada image stabilization lah. Yang ni 60 frame per second. Kita lari tengok. Okey. So yang ni dia pun tak ada stabilization lah. Yang ni untuk 1080p 30 frame per second. Rasanya pun dia sama jugalah, dia tak ada stabilization. Okey. So dia agak bergerak sikit. Korang kena guna tripod ke selfie stick aja lah. Okey. Okey, yang ni in picture dia. Okey, dia boleh yang ni dia tak boleh adjust masa dia rakam. Kalau Oppo punya dia boleh. Okey, ini kualiti dia. Yang ni untuk dual view video dia. Okey, so dia boleh rakam kamera depan dengan belakang serentak lah, tapi tak ada stabilization lah. Okey. So overall, phone ni adalah sebuah smartphone yang dia lebih fokus dekat pengguna yang nak memori yang besar, kamera yang besar, skrin yang besar dan bateri yang tahan. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang bajet dia dalam 1003 yang ada memori yang besar, korang boleh consider phone yang ini. Tapi kalau korang nak performance yang lagi mantap, korang boleh cari Vivo T1 5G tu. Tapi T1 5G tu memori dia agak kecil sikit lah kalau kita compare dengan yang ini. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang nak beli phone dan iPad secara ansoran, korang pun boleh WhatsApp nombor ini. Tapi harga dia memang akan lebih tinggi sikit kalau kita compare dengan beli yang cash. So kalau korang berminat tu, nanti korang boleh WhatsApp nombor ini lah. Okay? So, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.